Kita masih lagi bersama dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita akan berbicara mengenai satu lagi topik menarik pada hari ini. Saya rasa ini pasti akan memberi manfaat kepada mereka yang terlibat secara langsung, iaitu dalam bidang pertanian. Ya, kita terus saja bersama tetamu kita di studio berkaitan dengan topik pengurangan kehilangan lepas tuai padi yang mampu meningkatkan bekalan beras negara. Ya. Bersama dengan Dr. Azman bin Hamzah, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Mardi. Terima kasih bersama kami. Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Pertama sekali, Dr. Azman, mungkin kita boleh definisikan apakah ini maksudkan dengan kehilangan lepas tuai padi. Okay, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana telah menjemput Mardi untuk membentangkan ataupun kita war-warkan kepada umum apakah yang dimasukkan dengan kehilangan lepas tuai. Secara umum, kalau bagi kebanyakan orang-orang di luar sana, dia tak faham apakah yang dimasukkan dengan kehilangan lepas tuai. Di sini kita kehilangan lepas tuai adalah bermaksud kehilangan padi yang tumpah semasa pengenderaan lepas tuai. Maksudnya selepas padi itu dituai, semasa diangkut ke kilang dan juga semasa pemprosesan di kilang. Padi-padi yang tumpah itu kita istilahkan sebagai kehilangan lepas tuai. Dan sebab-sebabnya adalah kecuaian manusia dan juga beberapa perkara teknikal lah dari segi mesin dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada perkembangan dalam bidang pertanian, pasti ada tujuan tertentu dilakukan pelbagai kajian dan sebagainya. Jadi untuk kajian pengurangan kehilangan selepas tuai ini, apa tujuan kajian ini? Mungkin ada kes-kes tertentu yang berlaku hingga mencetuskannya. Tujuan kajian kehilangan lepas tuai padi ini sebenarnya mempunyai maksud yang begitu besar. Bila kita tengok kepada kita punya data yang telah pernah dijalankan oleh Mardi juga, pada tahun 1985 kita dapati kehilangan lepas tuai padi, maknanya padi yang tumpah itu begitu tinggi sekali. Dari segi peratus 28.5% pada masa itu. Yang ini kalau kita kita anggarkan dalam jumlah padi itu sendiri yang hilang adalah lebih kurang dalam 557,000 metrik tan padi yang hilang. Jadi disebabkan berlaku kehilangan yang begitu banyak, maka Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah memberi mandat kepada Mardi untuk menjalankan kenapakah berlakunya kehilangan-kehilangan ini dan apakah dia punya tindakan-tindakan yang kita perlu ambil untuk mengurangkan kehilangan lepas tuai ini. Kerana padi adalah merupakan makanan ruji negara kita dan sangat penting untuk kita kurangkan kehilangan ataupun padi yang tumpah supaya padi yang tumpah ini dapat sampai kepada pengguna. Itu sebenarnya matlamatlah ataupun kepentingan kajian ini. Sebelum kita ketahui apakah sebabnya berlaku pengurangan, apakah sebabnya berlaku kehilangan lepas tuai ini, kita ingin tahu di mana kajian dan bilakah kajian ini dijalankan. Okey, untuk makluman umum, pada masa sekarang ni kita telah melaksanakan kajian ini bermula daripada pada tahun 2015, 2016 dan akan diteruskan insya-Allah pada tahun 2017. Kita telah melaksanakan kajian pada 2 tahun yang lepas di kawasan Mada di Kedah dan juga di Kedah, Kelantan dan juga IADA Ketara di Terengganu. Di sini kita menjalankan kajian mengenai kehilangan lepas tuai ini yang meliputi pengendalian semasa penuaian di sawah, pengendalian semasa padi tersebut diangkut daripada sawah ke kilang dan juga pengeringan serta penghilangan dan juga penyimpanan. Manakala kajian pengeringan, penghilangan dan juga penyimpanan kita telah jalankan dengan kerjasama kilang beras Bernas di Yan Kedah, di Terengganu dan juga di Pasir Putih Kelantan. Jadi kebanyakannya adalah kawasan-kawasan yang memang aktiviti pertaniannya dibuat secara besar-besaran lah. Ya.
Yang kita bagi tumpuan ini adalah kepada beberapa kawasan, kita panggil kawasan jelapang padi negara, dan di situ kita tumpukan kita punya kajian dah pada 2 tahun yang lepas ni. Jadi apakah rantaian aktiviti PAS tuai yang diberi tumpuan spesifik dalam kajian ini? Di dalam kajian ini kita bagi tumpuan kepada rantaian-rantaian yang sangat penting lah, di mana rantaian di sini semasa penuaian. Semasa penuaian pada masa sekarang ni tidak lagi kita menggunakan sistem lama yang mana kita tuai secara manual dan kita banting padi tersebut kan. Tetapi pada masa sekarang kita menggunakan dipanggil jentuai combine harvester. Di situ kita akan melaksanakan kajian semasa pelaksanaan alat penuaian ni ataupun mesin penuaian ni, di manakah berlakunya dia punya kehilangan. Apakah yang menyebabkan berlakunya kehilangan walaupun kita menggunakan mesin. Di situ kita bagi tumpuan. Dan juga semasa pengangkutan, maksudnya selepas padi itu dituai dan dikeluarkan oleh mesin penuai, dimasukkan ke dalam lori, dan berlakunya kehilangan-kehilangan ataupun padi-padi yang tumpah semasa dimasukkan padi tersebut ke dalam lori. Dan juga semasa lori membawa padi, muatan padi ke tempat pengumpulan padi dan juga ke kilang pemprosesan, berlaku kehilangan. Maksud dia, kalau lori tersebut kurang sempurna, tidak ditutup dengan sempurna, semasa pergerakan tu padi itu akan terpelanting keluar. Dan juga disebabkan faktor kawalan suhu, alat pengering yang tak sesuai dan sebagainya kan. Dan di situ pun akan berlaku kehilangan ataupun pengurangan kualiti padi tersebut. Begitu juga semasa rantaian penghilangan. Semasa kita nak tukar bentuk daripada padi kepada beras, di situ kita akan lihat ada beberapa faktor lah. Contohnya macam setting mesin yang tak sempurna, padi yang tumpah semasa pengendalian. Di situ akan berlaku penghilangan. Kehilangan. Begitu juga semasa penyimpanan. Jika kita menggunakan alat pembungkusan yang tak berapa sesuai, suhu yang tak berapa sesuai, lembapan sesuai, jadi akan berlaku serangga perosak kepada beras tersebut. Dan di sini kita bagi tumpuan rantaian-rantaian yang sangat penting semasa padi selepas dituai, dan di situ pihak Maldi telah memberi tumpuan kajian tersebut. Jadi kaedah untuk mengatasi masalah kehilangan ini apa yang diambil oleh pihak Maldi, khususnya melibatkan pengusaha sendiri? Okey, apa yang kita lakukan selepas kita dah dapati di manakah sebab-sebab berlakunya tumpahan ataupun kehilangan padi itu. Jika di alat penuai atau mesin penuai kita dapati sangat penting kita laraskan, sebab ada ketikanya agensi-agensi ataupun yang syarikat-syarikat yang menyediakan mesin penuai tersebut, dia tidak selaraskan. Maksudnya selepas mesin-mesin tersebut digunakan di kawasan yang lain, apabila dia nak digunakan di kawasan-kawasan tertentu, dia perlu diselaraskan. Pasal macam kita tengok, macam istilah yang kita tengok macam tayar kereta lah. Kita perlu realign balik. Jadi supaya contohnya bila dia memotong dengan sempurna, dan juga di bahagian-bahagian mekanisme di dalam mesin penuai itu, dia punya sistem berfungsi dengan sempurna untuk meleraikan padi daripada dia punya jerami. Dan juga semasa pengangkutan. Jadi kita lihat contoh macam yang saya telah sebutkan tadi, berlaku padi yang tumpah ataupun ditiup oleh angin semasa pengangkutan, sebab dia tidak ditutup dengan sempurna. Dan ada ketikanya keadaan lori yang kurang sempurna. Kadang-kadang lori itu berlubang-lubang kan, jadi tak tutup. Jadi semasa lori bergerak, padi akan tumpah, akan cicir di situ. Jadi kami mencadangkan supaya kita kena buat sesuatu, tutup dan sempurna, guna penutup yang sempurna, dan juga semasa pengeringan. Jadi kita mencadangkan gunakan suhu yang sesuai untuk padi tersebut, dan juga begitu juga semasa penghilangan. Kalau dalam penyimpanan pula, kita memperkenalkan satu kaedah sistem beg, dipanggil beg kedap udara. Bila dia kedap udara, makna di situ dia punya bekalan oksigen akan kurang ke dalam beg tersebut. Jadi of course lah, dah tentulah mana dia kalau serangga kalau tak dapat oksigen, supaya macam kita lah.
cuba kita dikurangkan bekalan oksigen, kita pun tak boleh nak survive. Tak boleh nak survive. Jadi Mahdi telah menggunakan satu kaedah dipanggil hermetic bag lah untuk untuk memastikan padi tersebut tidak rosak selepas disimpan dalam tempoh tertentu. Kalau kita lihat perbandingan data pada tahun 1985 di mana kehilangan padi selepas tuai adalah pada 28.5%. Apakah perbandingannya dengan kajian-kajian terkini dari segi kehilangan padi lepas tuai? Okey, jadi pihak Mardi telah menggunakan kajian ataupun keputusan kajian pada tahun 85 sebagai dia punya data asas dia. Di sini kita akan lihat 28.5 mungkin sebagai orang awam kita susah nak gambarkan apa yang dimaksudkan 28.5. Jika kita rujuk balik kepada kadar pengeluaran padi negara pada masa tersebut, 28.5 tersebut, 28.5% yang hilang itu adalah bersamaan anggaran kepada 556,000 tan metrik yang hilang. Dan kita convert ataupun kita tukar kepada jumlah duit yang hilang pada masa itu adalah 276 juta. Tetapi pada masa itu kita merujuk pada harga padi semasa, iaitu RM496 satu metrik tan. Tapi selepas kajian kita laksanakan pada tahun 2015, kita memperkenalkan supaya dikawal, contohnya buat pelarasan, maknanya dia angkut padi dengan sempurna. Kita dapat mengurangkan peratus padi yang hilang kepada 9.97% bersamaan 259,000 tan metrik padi yang hilang. Dan ini bersamaan dengan 311 juta ringgit Malaysia. Jadi kalau kita tengok tadi nampak macam berlaku peningkatan, tetapi berlaku peningkatan sebab harga padi meningkat. Tetapi kita tengok balik pada harga padi yang sama pada tahun 2016, kita mendapati peratus padi yang hilang adalah begitu kurang, iaitu 7.89% bersamaan 205,000 tan metrik, dan kehilangan duit lah yang hilang di di sawah dan sebagainya adalah 246 juta. Tapi kalau macam mana pun Mardi bersama-sama dengan kementerian, kita akan meneruskan kajian kita untuk sedaya upaya kita untuk mengurangkan lagi. Untuk kita kurang, untuk jadikan sifar kehilangan tu saya rasa mustahil lah. Tapi kita boleh cuba untuk kurangkan lagi. Apakah perbandingan kita di Malaysia ni dengan negara-negara pengeluar padi yang lain seperti negara jiran kita Thailand, Vietnam dan sebagainya? Bagaimana dengan peratusan kehilangan padi selepas tuai di negara-negara itu? Kalau kita tengok balik, kesedaran tentang kehilangan lepas tuai ni di negara-negara luar ataupun negara maju, mereka telah mendahului kita lebih dahulu. Kalau kita tengok pada kita punya rujukan-rujukan pada tahun 50-an, 60-an, mereka dah mula kesedaran untuk melakukan kajian. Contohnya kalau kita tengok balik semasa di lapangan ataupun di sawah, semasa mesin penuai itu dituai, yang kita nampak di bahagian belakang tu sepatutnya jerami padi yang keluar. Padi itu dikumpulkan dalam tangki yang khusus dalam mesin tu. Tapi kalau kita pergi balik dekat sawah tersebut, kita akan tengok padi yang masih belum lerai sepenuhnya daripada jerami dan di atas permukaan tanah sawah tu begitu banyak. Tapi bagi negara-negara maju, mereka telah mendahului kita lebih pada itulah. Tapi alhamdulillah lah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani faham dan sedar tentang pentingnya untuk mengurangkan kehilangan lepas tuai, jadi telah memberi mandat untuk Mardi lah untuk meneruskan kajian ni. Baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami bersama Pagi Malaysia. Perbincangan yang sangat berguna sebenarnya untuk maklumat masyarakat, khususnya kepada petani yang terlibat secara langsung dalam bidang pertanian padi ini. Apapun kita harapkan semoga dapatlah kita kurangkan sekurang-kurang yang boleh pengurangan padi kehilangannya selepas dituai. Kerana nasi masih lagi makanan uji kita. Jadi lagi banyak nasi lebih bagus tak?